Situasi COVID-19 masih dalam keadaan membimbangkan. Namun pada masa yang sama, senario politik yang tidak stabil berkemungkinan menuntut pilihan raya umum untuk diadakan. Dan jika kita tiada pilihan melainkan untuk mengembalikan mandat kepada rakyat, bagaimana untuk kita melakukannya dengan selamat? Sempena Hari Belia Sedunia, penting untuk kita dapatkan perspektif dan pendapat daripada golongan belia berhubung isu ini kerana bukan sahaja mereka golongan yang penuh dengan idea-idea segar tetapi mereka juga adalah golongan yang bakal memimpin negara kita. Jadi, saya nak bincangkan perkara ini dengan Ahli Parlimen Belia Negeri Sembilan, Muhammad Afiq Abdul Latif yang sudah pun bersedia menerusi Skype. Afiq, bagaimana untuk kita adakan PRU dengan selamat dalam keadaan norma baharu? Apa cadangan Afiq? Baik, terima kasih. Kalau kita tahu, situasi COVID hari ini sangat membimbangkan negara kita. Sehari dah 20 ke 30 ribu. Paling tinggi hari itu kita dah capai ke 20 ribu dan ke atas. Dan kita tahu keadaan politik juga agak mendesak dan kata-kata dalam keadaan kritikal apabila kerajaan hari ini didesak oleh ahli politik, oleh rakyat dan sebagainya. Mungkin ada yang beberapa mempertahankan kerajaan hari ini kerana ingin membendung, namun kita perlu tahu keadaan politik hari ini juga penting untuk tangani isu-isu seperti ekonomi dan sebagainya tentang negara kita. Dan sekiranya kerajaan yang kukuh tidak dapat dibentuk, selagi itu masalah COVID ini mungkin akan berterusan dan lambat untuk berakhir. Dia insya-Allah akan berakhir, cuma akan lambat. Namun cadangan saya, jika ada pelaksanaan PRU akan datang, PRU ke-15 insya-Allah, kita tak tahu lagi keadaan persidangan parlimen pada bulan September ini. Namun apa yang boleh saya cadangkan, jika wujudnya PRU pada masa akan datang, PRU ke-15, apa yang perlu dilakukan adalah yang pertama sekali, mungkin kita boleh laksanakan PRU dengan SOP yang sangat ketat. Sebagai contoh, apabila calon ingin mengadakan kempen boleh dilakukan secara online, secara dalam talian dan sebagainya. Namun tiada kunjung mengunjung ke rumah-rumah dan sebagainya, demi menjaga penjarakan sosial dan SOP semua dan sebagainya. Namun dan juga kita perlu melakukan penjadualan. Makna di sini bagaimana penjadualan vaksin dilakukan, kiranya ada tarikh-tarikh tertentu ataupun masa-masa tertentu dilakukan dalam satu hari. Hanya beberapa di satu kawasan, beberapa rakyat Malaysia dalam satu kawasan terus pergi ke pusat mengundi dan sebagainya. Namun tetap perlu dilakukan dengan SOP yang sangat ketat. Dan juga jika ingin melaksanakan PRU ke-15 ini, pastikan negara kita telah pun sampai ke kes yang sangat rendah. Kemungkinan besar 200 ke 300 kes sehari mungkin, dan juga tahap imunisasi vaksinasi negara kita mencapai 90 ke 95%. Kemudian barulah kita dapat melaksanakan PRU ni. So kalau kita selagi tak sampai ke tahap 90 ke 95%, jadi itu adalah kiranya sangat bahaya untuk kita laksanakan PRU ke-15 dan mungkin menular macam kita ambil iktibar daripada pilihan raya negeri Sabah sebelum ini yang melebar seluruh Malaysia. Terima kasih. Okey. Afiq menekankan aspek SOP, tetapi kalau kita nak lihat dari sudut yang berbeza, adakah rakyat sendiri bersedia untuk memainkan peranan mereka dan menjaga semua SOP jika PRU dapat diadakan dalam norma baharu? Seperti kita tahu hari ini, kita hanya netizen lah, kita kata rakyat Malaysia ini hanya tahu menyalahkan kerajaan tentang SOP yang telah dibuat dan sebagainya. Namun rakyat juga kita lihat hari ini seperti yang baru berlangsung di pusat vaksinasi semalam, kejadian semalam dan 2 hari lepas, saya tak berapa ni, orang beratur rapat-rapat. Di situ kita dah nampak dah rakyat Malaysia ni masih lagi tidak boleh dapat menerapkan norma baharu ini kerana apabila dalam keadaan situasi negara kita dilanda pandemik ini, rakyat masih lagi tidak dapat orang kata apa, perkuatkan SOP tu. Maknanya tidak dapat apa kita kata, menjaga SOP di antara satu sama lain. Jadi kalau kita nak bagi kesedaran ini, kita perlu ada kesedaran dalam diri kita dulu, barulah kita beri kesedaran kepada orang lain. Kita jadikan diri kita sebagai contoh kepada orang lain. Jangan biarkan diri kita ni seorang yang tahu melanggar peraturan dan sebagainya. Jangan terlalu
kalau kita ingin bebas daripada COVID ni, senang ceritalah. Kalau nak bebas daripada COVID, tolonglah. Saya rayu kepada rakyat Malaysia, saya sebagai insan biasa ni saya mohon rakyat Malaysia patuhi SOP. Jangan risau, insya-Allah semua akan divaksin. Dan jika tiada kesedaran mereka yang tiada kesedaran untuk divaksin, saya minta siapa-siapa yang telah pun divaksin memberi kesedaran kepada mereka, kerana bagi tahu mereka yang benda ni tiada efek dan sebagainya, boleh membantu kita mencapai tahap imunisasi kebangsaan negara. Afiq, daripada perspektif seorang anak muda dan juga sempena Hari Belia Antarabangsa hari ini, pandangan Afiq, peranan yang dimainkan anak muda, betapa pentingnya pelibatan anak muda dalam pilihan raya yang akan datang, terutamanya kita melihat lagi-lagi pelaksanaan kelayakan mengundi bagi anak muda berusia 18 tahun masih lagi belum dilaksanakan. Pandangan Afiq? Ya, terima kasih. Kalau pandangan saya tentang isu undi 18 ni masih belum lagi belum dapat diberikan ataupun dikatakan kepada ataupun belum dapat dilaksanakan. Kalau nak tahu 1.2 juta rakyat Malaysia sekiranya dilaksanakan akan berlaku pertambahan. Sebelum ini hanya ada 15.4 juta pengundi yang berdaftar. Namun jika undi 18 dilaksanakan akan bertambah lagi 1.2 juta rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Jadi ini adalah satu impak yang besar, dan jika kerajaan masih lagi tidak dapat laksanakan seperti yang telah tertulis ataupun termaktub telah pun diluluskan di parlimen pada tahun 2019 tak silap saya, Julai 2019, dan sepatutnya Julai 2021 telah pun sistem auto daftar, maknanya secara automatik terdaftar apabila mereka berumur 18 sangat penting. Jadi impak mereka sebagai anak muda, saya mohon mohon kerajaan untuk percepatkan isu undi 18 ini, kerana kami juga berhak bersuara untuk melaksanakan ataupun menjalankan tugas kami sebagai pengundi pada PRU ke-15 ini yang semakin hampir kita nampak pada hari ini. Baiklah. Baik, terima kasih Muhammad Afiq Abdul Latif, Ahli Parlimen Belia Negeri Sembilan, mengulas mengenai mengadakan PRU dalam suasana norma baharu dan pentingnya penglibatan anak muda dalam PRU akan datang sempena Hari Belia Antarabangsa hari ini.